Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Saya merupakan wakil daripada kumpulan kedua yang akan membentangkan konsep etika dan peradaban. Objektif konsep etika dan peradaban, kita kena faham dan hayati konsep etika dan peradaban itu sendiri. Dan kita kena menyedari kesan pengaruh peradaban daripada negara lain dan kita kena tahu sejarah alam Melayu itu sendiri. Hasil pembelajaran dengan mempelajari konsep etika dan peradaban, kita dapat mengetahui etika dan peradaban dengan lebih jelas dan kita dapat mengetahui sumbangan daripada negara dan tamadun lain dalam peradaban alam Melayu itu sendiri dan kita dapat mengetahui sejarah perkembangan alam Melayu. Kesimpulannya, dengan mempelajari konsep etika dan peradaban, kita dapat mengetahui kedatangan banyak negara dan tamadun memberi pengaruh kepada negara kita sendiri. Dan kedua, kita dapat mengamalkan konsep etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita akan bergantung bahu menerapkan konsep ini ke dalam diri setiap lapisan masyarakat. Menerusi pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban Melayu. Alam Melayu, istilah yang digunakan pakai untuk merujuk semenanjung tanah Melayu dan Asia Tenggara. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dan lingua franca di kawasan tersebut dan alam Melayu itu sendiri dikenali sebagai Nusantara. Perkembangan sejarah alam Melayu ada 4 jenis perkembangan. Yang pertama, zaman prasejarah, zaman pratasejarah, zaman pensejarahan, zaman sejarah moden. Peradaban peribumi alam Melayu. Nak tahu? Yang pertama, kita kena mengetahui zaman pratasejarah. Zaman pratasejarah bukan titik awal kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu. Wujudnya sebelum zaman Kesultanan Melayu pada abad yang berbeza, iaitu kita boleh tengok kerajaan Maritim dan kerajaan Aquaria. Zaman pensejarahan, selepas zaman pratasejarah, wujudnya kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan pelbagai kerajaan yang baru. Ciri-ciri zaman ini ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, sistem politik tradisional, sistem pembesar 4 lipatan, sistem sosial, golongan yang memerintah raja, golongan yang diperintah rakyat, sistem ekonomi, sara diri, bercucuk tanam. Kronologi zaman kegemilangan kejatuhan kerajaan Melayu lama dan baru sebelum penjajahan Portugis. Pada awal abad Masihi, muncul kerajaan terulung di rantau Asia Tenggara. Pada tahun 638 Masihi, telah muncul kerajaan baru yang telah berjaya menggantikan kekuasaan Funan dalam bidang politik, iaitu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Majapahit muncul pada kurun ke-13 dan merupakan kuasa yang termasyhur. Majapahit jatuh setelah kematian Patih Gajah Mada dan muncul kerajaan baru, iaitu kerajaan Demak. Pada 1400 Masihi, perubahan kerajaan Melaka yang diasaskan oleh putera kerajaan Sriwijaya dan para mesuara telah melarikan diri. Ekoran gagal untuk membebaskan kerajaan Sriwijaya daripada kepenguasaan kerajaan Majapahit. Kegemilangan kerajaan Melaka telah terhenti pada tahun 1511 ekoran penjajahan Portugis. Kerajaan Johor Riau telah muncul sebagai kuasa terkuat di Kepulauan Melayu, iaitu kesinambungan daripada kerajaan Melaka. Takrifan peradaban Melayu dari sudut bangsa dan bahasa. Berteraskan rukun bangsa atau Nusantara terdiri daripada keluarga bahasa Austronesia. Zaman Kesultanan Melayu adalah titik tolak perkembangan peradaban Melayu. Yang pertama, sistem perundangan yang cekap. Kedua, sistem pentadbiran yang cekap dan tersusun. Ketiga, sumber alam yang banyak dan kedudukan yang strategik. Keempat, tarikan para pelayar dan pedagang dari luar dan dalam negara. Pusat pentadbiran majmuk. Menjadi pusat tumbuhan perdagangan sejak kurun ke-15, kegemilangan Melaka merupakan salah satu faktor utama kedatangan para pelayar dan saudagar dari benua asing. Kedatangan pedagang asing dan pendakwah agama telah mencipta ruang institusi, komunikasi dan pertumbuhan peradaban antara benua. Bukan berdagang sahaja, malah turut berkongsi budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tempatan dan mereka juga turut mempelajari dan faham budaya masyarakat Melayu.
Interaksi dan pertemuan peradaban antara benua yang berlaku di Melaka telah menjadi sebab utama kepada atas kewujudan peradaban majmuk. Apa yang kita dapat daripada peradaban alam Melayu ini sendiri, kita perlu pelajari dan faham kerana ianya memberi manfaat dan nilai-nilai yang boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selain dari sumbangan yang dinyatakan oleh rakan saya tadi, terdapat banyak lagi sumbangan daripada tamadun ini. Antaranya ialah dari aspek bahasa dan kesusasteraan. Bahasa Sanskrit dan bahasa Tamil merupakan bahasa yang berasal daripada tamadun ini. Lebih menakjubkan lagi, bahasa Tamil masih lagi digunakan sehingga ke hari ini. Seterusnya, dalam bidang falsafah pula, terdapat dua corak dan bentuk pemikiran yang besar. Corak pemikiran yang pertama ialah kumpulan yang bersumberkan kitab Veda. Kitab Veda ini terdiri daripada Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda dan juga Atharva Veda. Corak pemikiran yang kedua pula ialah kumpulan yang menolak ajaran kitab Veda. Falsafah bukan Veda ini pula bersumberkan ajaran Charvaka, Jainism dan juga Buddhism. Akhir sekali, sumbangan tamadun ini ialah penemuan dan juga kelahiran agama Hindu dan juga agama Buddha juga berasal daripada tamadun ini. Pengaruh peradaban tamadun India. Peradaban tamadun India juga turut mempengaruhi kepada kebudayaan masyarakat Melayu. Pengaruh terbesar yang dapat dilihat ialah dari segi institusi pemerintahan, bahasa, kesenian, adat istiadat dan juga kesusasteraan. Jika dapat dilihat, tamadun India mempengaruhi institusi pemerintahan negara kita. Lebih jelas lagi ketika zaman pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Tamadun India memperkenalkan konsep Deva Raja. Dalam konsep ini, raja berada di kedudukan yang tertinggi, manakala rakyat berada di bawahnya. Pada zaman tersebut, rakyat amat patuh kepada perintah raja sehinggakan mereka enggan melawan titah raja kerana mereka tidak mahu derhaka ke atasnya. Seterusnya, dari aspek bahasa pula, terdapat banyak kata pinjaman yang diambil daripada bahasa Sanskrit. Contohnya seperti Bumi Putra, cinta dan juga perkataan yang berkaitan dengan tubuh manusia seperti kepala dan hasta. Selain itu, pengaruh kebudayaan tamadun India juga jelas kelihatan dalam adat istiadat Melayu. Contohnya seperti adat melenggang perut, adat berinai dan juga adat membelah mulut bayi. Namun, terdapat perbezaan antara sudut pandangan agama Islam dan juga agama Hindu dalam amalan membelah mulut bayi ini. Menurut agama Islam, amalan ini digelar sebagai tahnik, iaitu memasukkan kunyahan benda-benda manis seperti kurma ke dalam mulut bayi dan diikuti dengan bacaan doa. Manakala, dari pandangan agama Hindu pula, mereka akan mencecah madu dan juga minyak sapi ke bibir bayi dan diikuti dengan bacaan mantra. Di samping itu, bidang kesusasteraan negara mengambil hasil karya daripada tamadun India untuk diterjemahkan bagi tujuan memperkasakan lagi penguasaan ilmu di Malaysia. Akhir sekali, dalam bidang kesenian pula, tarian Bharatanatyam dan juga penggunaan alat muzik gong amat popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dari tamadun India, kita pergi pula ke tamadun Cina. Tamadun Cina terletak di lembah Huanghe dan meluas hingga ke bahagian selatan Cina. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan dinasti Qin yang bermula pada tahun 221 sebelum Masihi dan berakhir pada 206 sebelum Masihi. Perkembangan dan kemajuan tamadun Cina tidak dapat dinafikan lagi. Tamadun ini antara tamadun yang paling awal maju berbanding dengan tamadun-tamadun lain. Disebabkan oleh kemajuan ini, tamadun ini banyak menemukan perkara-perkara baharu dan menyumbang kepada kemajuan tamadun lain. Di sini, saya akan menerangkan mengenai sumbangan tamadun Cina terhadap dunia. Sumbangan utama tamadun ini ialah melalui perkembangan perubatan. Faktor utama
kepada perkembangan perubatan ini ialah disebabkan oleh penggunaan kaedah empirikal, iaitu pemerhatian kepada tubuh badan manusia dan juga pelbagai jenis-jenis penyakit. Terdapat pelbagai jenis bahan bacaan dan juga karya hasil daripada penulisan pengamal perubatan Cina yang diterjemahkan oleh pelbagai negara dalam bahasa tertentu untuk digunakan di negara masing-masing. Menurut masyarakat Cina, penyakit boleh dirawat melalui 3 cara, iaitu melalui materia medica, iaitu pemberian herba-herba dan juga bahan galian. Kaedah rawatan yang kedua pula ialah melalui moksibusi, yang bermaksud pemberian sumbu ataupun moksa yang dibuat daripada herba untuk dilekatkan. Kaedah rawatan yang terakhir pula adalah melalui rawatan akupunktur, iaitu rawatan dengan memasukkan jarum pada bahagian-bahagian badan yang tertentu. Sumbangan kedua pula ialah melalui perkembangan bidang matematik. Ahli matematik Cina sememangnya banyak membuat penemuan baharu. Antara penemuan mereka ialah nombor pi, sistem pecahan dan juga sistem perpuluhan. Malah sehingga kini pun masyarakat Cina mendominasi bidang matematik ini. Sumbangan ketiga tamadun ini pula ialah dalam bidang astronomi. Ahli astronomi Cina telah menghasilkan peralatan astronomi dan memperbetulkan rekod astronomi kepada yang lebih tepat. Malah, sistem kalender Cina merupakan antara sistem kalender yang paling tepat dan paling awal berbanding dengan sistem kalender yang lain. Kita beralih pula kepada pengaruh peradaban tamadun Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Tamadun Cina sedikit sebanyak telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat Melayu sehinggakan ada antaranya yang kita sendiri tidak tahu bahawa ianya berasal daripada tamadun Cina itu sendiri. Salah satu pengaruh peradaban Cina ialah penyerapan kosakata bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu, seperti penggunaan kosakata kuih tiao. Seterusnya, dalam aspek adat perayaan pula, ini merupakan salah satu yang terbesarlah pengaruh daripada tamadun Cina itu sendiri, iaitu pemberian duit raya semasa Hari Raya Aidilfitri. Ia sebenarnya diambil daripada peradaban tamadun Cina, iaitu pemberian angpau. Selain itu, permainan bunga api ketika Hari Raya juga diambil daripada tamadun Cina, iaitu mereka menggunakan bunga api itu sebenarnya untuk bertujuan menghalau puaka. Akhir sekali, penggunaan kicap soya dan juga sos tiram sebagai bahan asas masakan juga diambil daripada tamadun Cina itu sendiri. Sekarang kita pergi pula kepada pengaruh peradaban dari Timur Tengah. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Menurut satu kisah, awal Islam di Perlak sudah mulai sejak masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Itu saja perbincangan saya pada hari ini. Perbincangan ini akan diteruskan lagi oleh 2 orang rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu. Peradaban Timur Tengah telah mempengaruhi peradaban Melayu dari segi perundangan, sistem ekonomi, sistem pemerintahan dan juga pendidikan. Selain itu, peradaban Melayu Islam juga telah terpengaruh dari segi cara hidup, agama, kepercayaan, kesenian, kebudayaan dan juga adab. Pengaruh Timur Tengah telah membawa impak yang besar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan pengaruh Timur Tengah bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tetapi telah mengubah pegangan agama, cara hidup, sistem pemerintahan dan pelbagai lagi. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang tetapi diadaptasi dan disesuaikan dengan ajaran Islam.
Sebagai contoh, hierarki pemerintahan, adat perkahwinan, pembahagian pusaka iaitu faraid dan jual beli. Adaptasi dan penyesuaian ini telah memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Boleh dilihat juga dari segi pemakaian sistem mufti atau alim ulama sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam yang menggantikan para sami sebelumnya yang menjadi penasihat Raja Hindu-Buddha. Tajuk seterusnya ialah peradaban Barat. Terdapat beberapa pengaruh peradaban Barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Portugis telah menjajah Melaka dari tahun 1511 hingga 1641 selama lebih kurang 130 tahun. Banyak kesan peninggalan Portugis yang dapat dilihat hingga ke hari ini, antaranya lahirnya masyarakat Serani beragama Kristian di Melaka hasil daripada perkahwinan orang Portugis dengan penduduk tempatan. Wujud beberapa perkataan yang berasal daripada Portugis yang digunakan dalam bahasa Melayu seperti almari, tuala, jendela dan garfu. Sebahagian daripada binaan tinggalan Portugis ialah Kota Formosa dan Gereja St. Paul. Tujuan Portugis bertapak di Kepulauan Melayu, khususnya Melaka, adalah untuk memulihkan perdagangan yang terganggu akibat dari Perang Portugis-Melaka. Selain itu, Portugis cuba untuk membolot dan menguasai perniagaan rempah di samping ingin mengembangkan agama Kristian Katolik. Pengaruh peradaban Barat oleh Belanda pula adalah apabila Belanda berjaya menawan Melaka pada tahun 1641 daripada Portugis. Belanda bertujuan untuk memonopoli perdagangan biji timah dan menguasai perdagangan rempah dalam Kepulauan Melayu. Pengaruh peradaban Inggeris pula bermula apabila British mula campur tangan di tanah Melayu bermula 11 Ogos 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. Pada 16 Februari 1819, Stamford Raffles berjaya menduduki Singapura melalui perjanjian antara Tengku Long dan Temenggong Abdul Rahman. Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 telah membuka jalan untuk British menguasai tanah Melayu. Selepas perjanjian Pangkor 1874, Inggeris mula campur tangan di negeri-negeri Melayu dan secara langsung memperkenalkan sistem residen. Wujudlah 3 unit pentadbiran British di tanah Melayu iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Melaka, Pulau Pinang dan Singapura digabungkan sebagai negeri-negeri Selat yang dikotai oleh Governor dan dibantu oleh Resident Councillor. Negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dikendalikan di bawah sistem residen. Manakala negeri-negeri Melayu tak bersekutu iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor dikendalikan di bawah sistem penasihat. Faktor berlakunya campur tangan Inggeris adalah apabila berlaku perang saudara antara pembesar di Selangor, berlaku pergaduhan antara kongsi gelap di Perak, kebimbangan pihak British terhadap kuasa barat seperti Rusia, Perancis, Itali dan Jerman yang bersaing untuk meluaskan jajahan masing-masing. Di samping itu, berlakunya revolusi perindustrian pada pertengahan abad ke-19 di Eropah. Tajuk seterusnya ialah pengaruh peradaban sedunia. Peradaban ini tercipta daripada peradaban globalisasi melalui perkembangan teknologi maklumat dan informasi. Perkembangan peradaban global ini menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Selain itu, terdapat juga peradaban kontemporari yang membina peradaban kacukan global yang dibawa oleh budaya luar sama ada barat atau timur. Seterusnya, konsep etika. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos. Dalam bahasa Inggeris, etik bermaksud akhlak dan tatatusila. Menurut Kamus Dewan pula, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu. Mari kita lihat pula tentang sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Konsep Enlightenment bermula pada abad ke-17 iaitu zaman yang penuh dengan aspirasi pembaharuan. Ia merupakan sebuah gerakan yang membuatkan manusia berfikir mengenai kemampuan pemikirannya. Zaman ini terbahagi kepada 3 tahap iaitu tahap berlakunya banyak pertelingkahan, tahap kedua banyak karya dihasilkan dan tahap ketiga idea pencerahan telah tersebar meluas. Zaman bermulanya perkembangan ilmu pengetahuan adalah apabila falsafah rasionalisme telah berkembang. Manusia digalakkan untuk berfikir dan membuat penakulan secara empirikal
dan sistematik. Manakala, perkembangan politik pula bermula apabila masyarakat mula berusaha untuk menentang ketidakadilan yang timbul daripada pihak berkuasa tradisional pada abad ke-18. Pada zaman pembangunan masyarakat sivil pula, gerakan ini memainkan peranan bagi membuka mata dan menyedarkan para intelektual barat mengenai kehidupan masyarakat yang lebih teratur dan bermoral. Ahli-ahli falsafah juga mengkaji masyarakat dengan cara mengenal pasti hukum-hukum. Kaedah-kaedah yang dilaksanakan oleh para pemikir ini adalah untuk membantu masyarakat kepada yang lebih berfikiran terbuka dan maju. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, etika menurut Islam. Etika dalam Islam ada 4. Yang pertama, akhlak. Kedua, nilai akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, nilai-nilai baik dan dengan melakukannya seseorang akan mendapat ganjaran pahala. Dan terakhir sekali adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulnya. Kita beralih kepada ciri-ciri etika dalam Islam. Yang pertama, indeks untuk menentukan etika diukur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan bukannya akal semata-mata. Seterusnya, bersifat universal dan komprehensif. Yang ketiga, diterima oleh seluruh manusia di setiap masa dan tempat termasuk dalam bidang politik dan kepimpinan. Keempat, berkait rapat dengan hukum halal dan haram pahala dan dosa. Akhir sekali ialah tertakluk pada konsep maklumat dan tidak menghalalkan cara. Seterusnya, etika menurut Hindu. Yang pertama, satu kewajipan ataupun pedoman yang harus dilakukan bagi menentukan tingkah lakunya dan dijadikan sebagai titik tolak berfikir dan bertindak. Kedua, satu pola kepercayaan yang didasarkan dari sebuah kitab yang dimilikinya iaitu Kitab Veda. Ketiga, etika merupakan rasa cinta kasih ataupun rasa kasih sayang. Keempat, suatu peraturan hidup ataupun dasar yang menentukan hal yang baik berdasarkan dari segala yang diyakini oleh tradisi dan kebiasaan-kebiasaan. Etika menurut Buddha. Dasar etika bagi orang biasa adalah Pancasila yang bermaksud tak membunuh, mencuri, berbohong, gangguan seksual ataupun minum arak. Untuk menjadi seorang Buddha, mereka didorong bersumpah untuk tak melakukan tindakan negatif. Jadi, para biku dan biarawati akan mengambil akuan sumpah. Dalam agama Buddha, nilai-nilai moral adalah perkara yang berkait rapat dengan prinsip-prinsip ajaran dan dominan walaupun tak disampaikan secara sistematik. Buddhism disampaikan dalam bentuk narasi dan keterangan tentang peraturan moral, panduan, kebajikan, keburukan tanpa membenarkan apa yang betul dan salah. Kita beralih kepada kolonial dan pasca kolonial. Kolonialisme ni dia bermaksud sebuah istilah terhadap sistem yang merujuk pada pengembangan kekuasaan sesebuah negara ke atas wilayah dan manusia serta masyarakat di luar batas negaranya. Pasca kolonialisme ni pula dimaksud impak penjajahan yang berlaku terhadap budaya, iaitu dari mula berlakunya era penjajahan sehingga sekarang. Seterusnya, konsep peradaban. Peradaban adalah masyarakat yang kompleks yang dicirikan oleh pembangunan bandar, stratifikasi sosial, bentuk pemerintahan dan sistem komunikasi simbolik seperti tulisan. Menurut pandangan sarjana barat, peradaban ini bermaksud pembangunan dalam bidang lahiriah iaitu kemajuan manusia dalam aspek yang berkaitan dengan ekonomi, pembandaran, kebudayaan, undang-undang dan sebagainya. Menurut mereka, tamadun tiada kaitan dengan unsur rohaniah. Peradaban lahir bermula dari 3 zaman iaitu zaman batu, zaman gangsa dan zaman besi yang memberi maksud sejarah peradaban kuno secara efektif bagi beberapa kawasan dunia. Negara kota dan peradaban awal mula berkembang di beberapa bahagian dunia. Peradaban terawal seperti Mesopotamia, Mesir Purba, China dan Asia Selatan.
Peradaban-peradaban tersebut berpusat pada lembah sungai yang subur. Sebagai contoh, Mesopotamia berpusat di Sungai Tigris dan Efrat dan Mesir berpusat di Sungai Nil. Menurut sarjana Islam pula, tamadun ini bermaksud pembangunan dalam aspek lahiriah dan rohaniah, iaitu kemajuan dalam bidang fizikal dan sasiah manusia. Mereka mengatakan bahawa peradaban perlulah seimbang dari segi lahiriah dan rohaniah. Segi kolonialisme, istilah terhadap sistem yang merujuk kepada pengembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah dan manusia serta masyarakat di luar batas negaranya. Antara faktor kuasa besar mengamalkan kolonialisme ini adalah mengembangkan empayanya. Seterusnya, mencari dominasi ekonomi dari sumber daya kerja dan tenaga kerja. Seterusnya ialah kekayaan sumber asli dan bahan mentah. Ada juga daripada faktor muka bumi. Pendukung dari kolonialisme ni dia berpendapat bahawa hukum kolonial ni menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang diperlukan untuk permodernisasi dan demokrasi. Seterusnya, pasca kolonialisme ni adalah kajian akademik yang kritikal mengenai warisan budaya kolonialisme dan imperialisme yang memfokuskan pada akibat manusia terhadap penguasaan dan eksploitasi orang-orang yang dijajah dan tanah mereka. Pada awal 1990-an, kritikan mula memperlihatkan kekuatannya dalam pengajian kesusasteraan. Kritikan pasca kolonial merangkumi perbincangan terhadap subjek, tema atau persoalan serta rangka kerja teori yang berkaitan dengannya. Peradaban Timur dan Barat. Jadi kita akan cerita pasal peradaban Timur. Peradaban Timur atau tamadun Islam berkembang selaras dengan acuan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Namun dalam hal ini perlulah dikonkretkan dengan usaha dan akal manusia bagi mencapai keseimbangan dan keharmonian manusia. Islam adalah bersifat menyeluruh. Islam yang dijadikan sebagai cara hidup adalah meliputi seluruh kehendak dan keperluan manusia. Islam juga adalah bersifat umum. Tamadun Islam bersifat sejagat dan sangatlah terbuka. Tamadun Islam berperanan menetapkan hukum yang disabitkan berdasarkan dalil-dalil yang tetap. Tetapi dalam hal-hal tertentu, kelonggaran turut dibenarkan oleh Islam. Tamadun Islam adalah bersifat ideal dan realistik dan yang bersumberkan wahyu sentiasa memenuhi kehendak dan keperluan manusia di seluruh pelosok alam ini. Terusnya, peradaban Barat. Tamadun Barat ni hidup menetap, membawa kepada kelahiran bandar dan seterusnya negara bandar menjadi pusat industri, pentadbiran, perdagangan dan perkhidmatan. Sistem tulisan mula dicipta dalam memenuhi keperluan kehidupan seperti merekod sesuatu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Penggunaan sistem tulisan telah menggalakkan aktiviti keilmuan, ekonomi dan pentadbiran. Jadi, sebagai kesimpulan, kedatangan banyak negara dan tamadun memberi pengaruh kepada Malaysia. Jadi, rakyat perlu mengamalkan konsep etika dan peradaban dalam kehidupan. Masyarakat juga seharusnya berganding bahu menerapkan konsep ini ke dalam diri setiap lapisan masyarakat.